Ustaz Barakah buat penyeraja acara Saf Kehakiman Intelektual Berkarisma dan sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Nuzar Hifzan bin Ruas Asni Syam akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Malaysia, Negaraku Tercinta. Sidang hadirin sekalian, rasa Malaysia, Negaraku Tercinta boleh ditafsirkan sebagai di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di bumi wakafat ini kita lahirkan, dibesarkan, bekerja, mati dan dikuburkan. Justeru tiada sebab mengapa kita tidak cintakan negara yang banyak berjasa. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Begitulah indahnya pepatah orang dahulu. Sebagaimana indahnya mauduk pidato yang akan saya sampaikan. Paduan teras keamanan negara. Dalam perpaduan saya ucapkan kepada yang dihormati barisan pena hakim yang sentiasa menegakkan paksi kebenaran, penjaga masa yang budiman serta hadirin sekalian. Perpaduan saya fahamkan sebagai satu proses yang menyatu padukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti, nilai bersama dan satu perasaan kebangsaan bersama di kalangan mereka. Teras keamanan negara merujuk kepada asas kesejahteraan dan keselamatan ekonomi, politik dan sosial sesebuah negara. Dalam pidato saya ini, saya ingin mengajak hadirin sekalian menilai kepentingan perpaduan sebagai teras keamanan negara berdasarkan peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Hadirin yang dihormati, penjajahan British melalui dasar pecah dan perintah serta mementingkan kuasa dan ekonomi menyebabkan terjadi jurang perbezaan dan pengenalan ekonomi berbentuk etnik antara kaum dan wilayah. Pelbagai kaum terasa seperti tidak mendapat pembelaan dan peluang yang sewajarnya. Dalam kempen pilihan raya 1969 pula, terdapat parti-parti politik yang telah menimbulkan isu-isu sensitif yang menyentuh kaum tertentu. Kemuncak manifestasi yang memperlihatkan suatu perkauman ini ialah peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Peristiwa ini menunjukkan bahawa perpaduan nasional sukar dicapai jika terdapat jurang perbezaan yang terlalu besar, terutama dari segi ekonomi, politik dan sosial antara rakyat pelbagai kaum. Oleh itu, pada bulan Januari 1970, Majlis Perundingan Negara MPN ditubuhkan. Fungsi utama majlis ini ialah meneliti isu-isu perpaduan negara serta mencari jalan untuk menyelesaikannya. Antara hasil utama majlis ini ialah rukun negara dan dasar ekonomi baru. Hadirin yang dirahmati, seperti yang kita ketahui, tanpa perpaduan kaum, keamanan tidak dapat diwujudkan kerana rakyat akan bergaduh sesama sendiri sehingga menghancurkan keamanan sesebuah negara yang telah dibina itu. Pertelingkahan yang berlaku antara rakyat hanya akan menghasilkan suasana yang hidup yang porak-poranda. Oleh hal yang demikian, benarlah perpaduan kaum itu penting untuk meningkatkan keamanan negara. Persoalannya, bagaimanakah kita dapat mengukuhkan perpaduan kaum di negara ini? Hadirin yang dikasihi, meninjau kepada pernyataan Razak dan laporan Rahman Talib telah memberikan penekanan kepada sistem persekolahan yang sama, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan kurikulum sekolah yang sama dan bercorak kebangsaan. Jelaslah bahawa sistem pendidikan ialah satu kaedah untuk mengekalkan perpaduan dalam kalangan kaum. Selain itu, penekanan kepada sikap berbangga menjadi warga negara Malaysia perlu diterapkan dalam jiwa pelajar. Hal ini boleh dilakukan melalui pelbagai pertandingan, sambutan bulan kemerdekaan dan hari patriotik. Konklusinya, semua pihak harus berganding bahu dan tidak mengharapkan pihak kerajaan semata-mata dalam mewujudkan perpaduan kaum. Janganlah kita bersikap evasif mahupun bagai enang dalam berluka melepaskan pucuk masing-masing. Kerana perpaduan kaum itu hanya akan wujud apabila semua kaum menjalankan obligasi masing-masing dengan sempurna dan bersikap bertolak ansur. Sebelum melangkah pergi, serangkap pantun untuk renungan kita bersama. Bila bangsa sehati sejiwa, rukun negara jadi pegangan. Pemimpin cekak lagi berwibawa, rakyat bersatu negara aman. Sekian, terima kasih.